السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal, ya Bilal, hadithni bi arja amal amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafan 'alayka baina yadayya fil jannah. Qala ma 'amiltu 'amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tuhura fi sa'atin min lailin aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tahur ma kutiba li an usalliya, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari berkata kepada Bilal, kata Nabi, ya Bilal, hadithni bi arja amal amiltahu fil Islam. Nabi satu hari kata kepada Bilal, Nabi kata, wahai Bilal, cuba kamu bagi tahu kepada aku apakah satu amalan yang kamu buat, yang kamu sangat-sangat mengharapkan pahala di sisi Tuhan. Nabi tanya Bilal. Nabi kata, wahai Bilal, cuba kamu cerita dekat aku, apa satu amalan yang kamu buat, yang amalan itu kamu sangat-sangat mengharapkan pahala di sisi Tuhan. Nabi kata, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Nabi kata, pasal aku dengar tapak kasut kamu di depan aku dalam syurga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sendiri kata dekat Bilal. Dia kata, wahai Bilal, apa satu amalan yang istimewa yang kamu buat sehingga kan masa aku masuk syurga dulu, aku dengar tapak kasut kamu depan aku. Qala, jawab Bilal, ma amiltu amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tahura fi sa'atin min lail aw nahar illa sallaitu bidzalika at-tahur. Kata Bilal, tidak ada satu amalan pun yang aku sangat mengharapkan pahala di sisi Tuhan, melainkan seingat-ingat aku, tiap-tiap kali aku habis bersuci, tiap-tiap kali aku habis ambil ayat semayang, maka aku akan sembahyang kerana ayat semayang yang aku ambil itu. Maksudnya Bilal kata dekat Nabi, dia kata, aku tak ada satu amalan istimewa yang aku buat, melainkan seingat-ingat aku ada satu. Tiap-tiap kali habis ambil ayat semayang, aku semayang sunat wuduk 2 rakaat. Itu saja.
Hak lain tak ada apa. Orang buat, aku buat. Cuma hak satu ni, dia kata aku kok mana pun. Lepas ambil ayat semayang, aku semayang sunat 2 rakaat. Benda ni dah jadi amalan lama dah. Tiap-tiap kali habis ambil ayat semayang, habis bersuci, aku akan semayang sunat 2 rakaat. Lain aku tak boleh cerita. Ma kutiba li an usalliyah. Bilal kata, lain tak ada. Ini sahaja. Itu pun yang ditentukan bagi aku. Maksudnya Nabi suruh. Nabi SAW ada banyak benda Nabi suruh lah. Di antara benda yang Nabi suruh tu ialah sembahyang sunat wuduk 2 rakaat lepas ambil ayat semayang. Maka Bilal bin Rabah, hak ni dia buat sungguh-sungguh. Kok mana pun lepas ambil ayat semayang, dia semayang sunat 2 rakaat. Kok mana pun lepas ambil ayat semayang, dia semayang sunat 2 rakaat. Hak ni dia jaga sungguh-sungguh. Dan dia buat benda ni dalam keadaan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak lain, dia kata tak ada satu benda yang dia buat yang dia rasa istimewa sangat. Tak ada. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa kadang-kadang amalan yang sikit dan simple, amalan sikit dan amalan tu simple, senang nak buat, tiba-tiba membawa pahala besar. Kadang-kadang macam tu. Dalam agama ni kadang-kadang satu benda yang simple, yang satu benda yang nampak sikit aja buat, kita tak tahu rupa-rupanya di sisi Allah pahala besar. Maka itu sebab Nabi SAW kata orang Islam jangan ada di kalangan orang Islam ni yang melihat benda baik ni sebagai benda lekeh. Tak boleh. Benda baik jangan kita anggap benda baik ni benda lekeh. Tak boleh. Benda baik, baik. Boleh buat, sedaya upaya buat. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada hadis ni juga dapat kita faham bahawa Bilal bin Rabah, di antara benda baik yang dia sentiasa buat ialah sembahyang sunat 2 rakaat tiap-tiap kali dia habis ambil ayat semayang. Di dalam sebuah hadis riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain." Atau kama qala, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, apabila kamu masuk masjid, jangan duduk, melainkan setelah kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Simple. Simple aja. Nabi SAW kata, "Iza dakhala ahadukumul masjid," apabila seseorang kamu masuk dalam masjid, fala yajlis, jangan terus duduk, hatta yusalliya raka'ataini, sehinggalah kamu sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Simple. Benda yang mudah, yang senang dibuat ni tak semua orang buat. Maka orang yang buat dijanjikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum salatahu fil masjid falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu habis semayang di masjid, maka simpan sikit bahagian sembahyang untuk dibuat di rumah.
Nabi SAW kata, "Iza qada ahadukum salatahu fil masjid." Apabila satu orang tu habis semayang di masjid, semayang fardu, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Simpan sikit semayang untuk buat di rumah. "Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairah." Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kebaikan dalam rumah dia kerana semayang sunat dia di rumah itu. Nabi SAW dia sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah di rumah. Rumah Nabi kembang masjid. Sembahyang sunat qabliyah, baru Nabi keluar daripada rumah, mai sembahyang fardu di masjid. Habis sembahyang fardu di masjid, balik rumah, sembahyang ba'diyah di rumah. Nabi SAW buat macam tu. Dan kalau siapa buat macam tu dengan niat ikut sunnah Nabi, pahala besar. Lagi kita hari ni duduk jauh nak main masjid dan sebagainya, sekira-kira jadi susah. Kalau sekiranya nak sembahyang di rumah, maka buat sembahyang sunat qabliyah dengan ba'diyah di masjid. Tapi simpan sebahagian daripada sembahyang sunat untuk buat di rumah. Apa juga sembahyang sunat, buat di rumah. Contohnya malam bangkit sembahyang tahajud, sembahyang sunat witir, dan apa-apa sembahyang lain yang boleh buat di rumah, maka buat di rumah. Simpan sebahagian di rumah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kebaikan kepada isi rumah kerana sembahyang sunat yang dibuat di dalam rumah itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada 3 hadis yang kita baca tu dapat kita ambil ikhtibah daripada dia. Dapat kita ambil pengajaran daripada dia dan dapat kita amalkan dia. Mudah-mudahan benda ni membawa kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Juz'u Ammah. Tafsir Juz'u Ammah, muka surat 151. 151 kita masuk tafsir surah Al-Humazah Makkiyah, mengandungi 9 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul 'azim. Maksud dia, wailul likulli humazatil lumazah, celaka besar ataupun azab yang besar untuk 2 orang ini. Yang pertama, orang yang humazah, dan yang kedua, orang yang lumazah. Ini kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir besar yang lain, dia bagi perincian kepada benda ni. Dia kata humazah maksudnya orang yang suka ganggu orang dengan tangan. Humazah, suka pukul orang, suka guna tangan dia buat sakit ke orang dan sebagainya, maka ini dia panggil orang yang humazah. Orang yang suka guna tangan dia bagi sakit orang, Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah kecelakaan untuk dia. Yang kedua, lumazah, iaitu orang yang suka ganggu orang, yang suka sakitkan orang dengan lidah dia, maka dia disebut lumazah. Siapa-siapa yang menggunakan lidah dia bagi sakit hati orang, guna lidah dia buat fitnah dekat orang, guna lidah dia caci maki orang, guna lidah dia reka cerita tak betul tentang orang, yang akibat daripada lidah dia orang menanggung susah, menanggung sengsara, menanggung kebinasaan hidup, maka dia juga disumpah kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, allazi jama'a malan wa 'addadah. Orang yang humazah dan lumazah ni juga ialah orang yang mengumpulkan harta dan membilang-bilangkan dia. Ini juga termasuk dalam orang yang disumpah kebinasaan oleh Tuhan. Jama'a malan,
suka himpun harta. Sudah ada banyak, mau banyak lagi. Bukan sahaja dia ni jama'a malan, bukan sahaja dia ni himpun harta, wa'addadah, duk kerja bilang tiap-tiap hari. Hari ni bilang ada berapa, esok bilang ada berapa, lusa nak tidur bilang ada berapa, hari-hari duk kerja bilang harta yang dikumpulkan dia. Orang yang bangkit pagi, celek mata, fikir pasal nak himpun harta semata-mata, tidak fikir macam mana nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sumpah kebinasaan bagi dia. Firman Allah, yahsabu anna malahu akhladah. Orang-orang yang akan disumpah kecelakaan besar oleh Tuhan ini juga ialah orang yang menyangka sesungguhnya hartanya itu mengekalkan dia. Yahsabu maksudnya sangka. Dia sangka anna malahu akhladah. Harta yang ada kat dia tu boleh mengekalkan apa yang ada kat dia. Dia duk sangka dia hidup senang hari ni, selagi ada harta dia akan senang. Dia duk sangka dia sihat hari ni, selagi ada harta dia sihat. Dia duk sangka dia dapat kebahagiaan hari ni, lagi ada harta dia bahagia. Dia duk sangka harta punca segala-gala. Nak sihat pun kalau ada harta, nak bahagia pun kalau ada harta, nak apa pun kalau ada harta, semua benda boleh kautin. Orang kata lah ni. Siapa yang duk sangka harta boleh settle, boleh selesaikan semua benda, Allah sumpah kebinasaan bagi dia. Bukan harta yang boleh selesaikan semua benda. Berapa banyak orang yang banyak harta, akhirnya mati bunuh diri. Berapa banyak orang yang banyak harta, kemudiannya rumah tangga, keluarga, porak-peranda, punah rana habis, semata-mata kerana harta. Berapa banyak orang yang ada harta, akhirnya mati kena bunuh kerana orang nak main samun harta dia. Maka semua petunjuk-petunjuk ini menunjukkan bahawa harta bukanlah segala-galanya dalam dunia ni. Maka siapa yang menyangka yahsabu anna malahu akhladah, siapa yang sangka harta dia boleh menyebabkan apa yang ada kat dia kekal, Allah sumpah kecelakaan dan kebinasaan bagi dia. Firman Allah, kalla la yumbazanna fil hutamah. Tuhan kata kalla, jangan macam tu. Tuhan kata, janganlah kamu jadi macam 3 ayat yang disebut. 3 ayat yang disebutkan tadi. Jangan kamu jadi macam tu. Yang pertama, Tuhan kata jangan kamu jadi humazah dan lumazah. Tak mah. Jangan kamu jadi manusia yang guna tangan bagi sakit orang, guna lidah bagi sakit orang. Tak mah. Yang kedua, jangan kamu jadi orang yang jama'a malan wa addadah. Jangan kamu jadi orang yang kerja nak himpun harta, nak bilang harta ada banyak mana. Jangan jadi macam tu. Dan yang ketiga, jangan kamu jadi orang yang yahsabu anna malahu akhladah. Jangan jadi orang yang duk sangka harta boleh menyelesaikan semua benda. Jangan kamu jadi macam 3 golongan ini. Tuhan kata, kalla, jangan macam tu. La yunbazanna fil hutamah. Tuhan kata sesungguhnya dia akan dilempak ke dalam neraka hutamah. Golongan yang 3 tadi, kalau sekiranya dia kekal dengan sifat 3 tadi ni, dia kekal dengan humazah, dia kekal dengan lumazah, dia kekal dengan duk suka himpun harta dan bilang harta, dia kekal dengan kepercayaan bahawa harta boleh selesaikan semua benda. Kalau dia kekal dengan kepercayaan yang macam tu, la yunbazanna fil hutamah. Tuhan kata aku tak ada penyelesaian lain bagi dia, melainkan aku akan pastikan dia dilempakkan ke neraka. Tuhan kata. Tuhan marah sungguh kepada 3 golongan ini. Firman Allah, wa ma adraka mal hutamah. Tuhan kata, apakah yang memberitahu kepada kamu apakah hutamah itu? Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, agak-agak kamu siapa selain daripada aku, siapa yang boleh cerita tentang al-hutamah itu? Aku sebut tadi 3 golongan tadi. Golongan humazah, lumazah, golongan yang himpun harta, duk bilang harta, golongan yang sangka duit ringgit boleh menyebabkan kekal segala benda yang ada kat dia. Golongan ni semua aku akan lempak masuk dalam hutamah.
Tuhan tanya Nabi Muhammad, wahai Muhammad, agak-agak kamu, selain daripada aku, selain daripada Tuhan, siapa boleh cerita dekat kamu? Al-Hutamah ni menatang apa? Firman Allah, Narullahil Muqadah. Yang dikatakan Hutamah itu ialah neraka Allah yang dinyalakan dia. Tuhan tanya, Tuhan jawab. Maksudnya, selain daripada Allah, tak ada siapa boleh cerita tentang Al-Hutamah. Tak ada. Manusia kita ni pandai bercakap macam mana pun, ilmu ada banyak mana pun, kita cuma boleh cerita kata neraka. Kita tak akan boleh menggambarkan dahsyat neraka. Tak boleh. Kita ahli bahasa, pandai guna bahasa macam mana pun, nak bagi orang yang dengar cakap kita ni tergambar rupa neraka, tak boleh. Yang boleh bagi nampak neraka dengan rupa neraka sebenar ni, Allah aja. Maka Allah kata dekat Nabi, wahai Muhammad, agak-agak kamu, selain daripada aku, selain daripada Allah, agak-agak siapa boleh cerita dekat kamu tentang hakikat Al-Hutamah, hakikat neraka. Kemudian Allah kata tak ada orang melainkan aku aja. Al-Hutamah itu ialah Narullahil Muqadah, ialah api neraka Allah yang dah pun dinyalakan. Api neraka duk menyala dah lah ni. Api neraka lah duk menyala dah, duk tunggu aja isi penghuni yang akan dimasukkan ke dalam dia. Firman Allah, allati tattali'u 'alal afidah. Yang kata neraka Hutamah itu api yang dinyalakan, yang naik api itu melonjak-lonjak sampai ke hati manusia. Tuan-tuan, heran tak Tuhan sebut allati tattali'u 'alal afidah. Dia sebut kata api neraka ni panas dia melonjak, kepanasan api itu melonjak sampai afidah, sampai hati. Pasal apa Tuhan sebut sampai hati? Pasal apa Tuhan tak sebut kata api neraka tu menyala sampai hapus kepala ke apa? Pasal apa Allah sebut kata api neraka ni dia menyala sampai ke hati? Pasal apa dia sebut hati? Sebab kerana hati manusia binasa. Nabi SAW kata dalam badan manusia ada seketui daging. Kalau baik ketui daging tu baik seluruh anggota. Kalau jahat seketui daging tu jahat seluruh anggota. Apa benda seketui daging tu? Nabi kata hati. Hati menyebabkan kita boleh mati. Hati menyebabkan kita boleh binasa di hari akhirat nanti. Pasal apa? Pasal ikut hati mati. Maka dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata masuk neraka Allah akan bakar dia sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Sesungguhnya neraka itu atas mereka berlapis-lapis. Muqsadah ini maksudnya berlapis-lapis sampai tutup rapat nak keluar tak boleh. Itu maksud muqsadah. Maksud innaha 'alaihim muqsadah. Yang kata neraka Hutamah itu api dia berlapis-lapis. Berlapis-lapis sampai dia tutup rapat nak keluar tak boleh. Terlampau banyak lapis api nak keluar tak boleh. Itu maksud muqsadah. Fi amadim mumaddadah, pada tiang yang panjang. Maksudnya tiang yang Allah letak di neraka tu, tiang itu Allah buat untuk nak menambahkan lagi kuatnya neraka tu. Neraka tu Allah sebut kata ada amadin mumaddadah, ada tiang yang terpancang, yang tercacak-cacak. Maksud ayat tu ialah Allah nak sebut kata neraka ni kukuh, neraka ni kuat. Maka dikuatkan lagi neraka tu dengan tiang yang banyak. Sehingga kan orang masuk neraka mustahil boleh bolos keluar daripada neraka itu. Kita tengok tafsir dia. Dia kata pada surah Al-Humazah ini, Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan beberapa perbuatan yang menyebabkan seseorang jadi orang fujar yang merasai neraka itu. Ayat ni dia kata Allah nak cerita orang-orang yang fujar. Fujar maksudnya jahat. Quran kata innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Fujar jahat. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang yang baik-baik itu fi na'im. Dia duduk dalam syurga. Dan orang-orang yang fujar lafi jahim, duduk dalam neraka jahim.
Surah Al-Humazah nak cerita tentang perbuatan orang yang fujar, orang jahat. Pada ayat 1 Allah mengatakan wailun, artinya celaka besar. Ataupun azab yang besar kepada orang yang jadi humazah dan lumazah. Kita dah sebut tadi, mana-mana orang yang suka sakitkan saudara dia yang sama-sama Islam dengan tangan dia ataupun dengan lidah dia, maka dia masuk dalam kumpulan humazah dan lumazah. Allah janjikan kecelakaan besar dan azab besar kepada golongan ini. Siapakah humazah dan lumazah itu? Dia kata iaitu orang yang berbuat hamzun dan lamzun. Hamzun dan lamzun. Maksudnya bekerja, memerhati dan menyelidiki cacat dan kekurangan orang lain, serta menghina ataupun merendahkan ataupun menimpakan kejahatan ataupun keburukan kepada orang-orang itu. Ini yang dikatakan golongan yang duk buat kerja hamzun dengan lamzun, humazah dengan lumazah ni. Kerja dia hari-hari pergi duk cari kelemahan orang, pergi duk cari aib orang, pergi duk cari apa benda yang dia boleh attack orang. Diri sendiri syarat dengan kelemahan, diri sendiri penuh dengan aib, tak dipedulikan, dia duk ambil tahu tentang aib dan kelemahan orang. Hari-hari bawa teropong, duk teropong tengok hari ni dia ni buat apa, untuk nak cerita ke orang apa keburukan dia ni buat. Teropong tengok dia ni hari ni dia buat apa, nak cerita ke orang keburukan yang dia ni buat. Hari-hari habis dengan duk cari keburukan orang, kerana nak disebarkan keburukan orang itu dengan niat nak bagi jatuh orang tu. Ini kerja orang yang humazah dengan lumazah. Bila dia dapat saja aib kawan tu, dia guna lidah dia cerita keburukan kawan tu. Maka orang-orang yang macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala sumpah dia kecelakaan besar akan menimpa dia. Kerana menyatakan ketinggian dirinya ataupun kerana lazat dan puas merendahkan orang lain itu. Dia tu buat kerja ni bukan ada pasal pun, melainkan dua saja tujuan dia. Tujuan dia yang pertama, kerana nak bagi puas hati. Bila boleh pergi kata ke orang, bagi kawan tu jatuh dalam masyarakat, dia puas hati. Kepuasan yang palsu. Dia boleh perjatuh satu orang, dia kata dia boleh tidur lena. Satu kepuasan yang menipu diri sendiri. Dia cari keburukan orang, dia dedah keburukan orang tu kepada orang lain, dia puas hati. Itu kepuasan yang palsu. Dan juga dia ni buat kerja tu kerana nak tunjuk dia tinggi. Dia pergi perjatuh orang dengan harapan bila orang tu jatuh dia naik. Maka ini juga disebut sebagai golongan humazah dan lumazah. Allah sumpah kecelakaan besar akan menimpa orang yang ada sifat macam ni. Pada ayat 2 Allah mengatakan, orang yang humazah, lumazah itu iaitu orang yang mengumpulkan harta benda, serta bimbang dengan membilang-bilang dan menghitung harta bendanya itu. Ini juga sifat orang humazah, lumazah. Dia sentiasa duk cari harta, kemudian hari-hari duk bilang berapa banyak harta dia. Jelasnya sebab yang mendorong orang menyelidiki cacat orang lain, serta nak merendahkan dan nak menghina orang lain itu, adalah kerana keadaannya loba menghimpun harta dan harta benda dan kekayaan. Dia tengok orang lebih pada dia, dia rasa saingan dia. Tuan-tuan, selalunya orang lemah, dia sentiasa dalam ketakutan. Biasanya orang yang lemah, dia sentiasa dalam ketakutan. Dia dibayangi dengan macam-macam bayang yang menakutkan dia. Dia tengok orang tu, dia rasa orang tu boleh nak bagi jahanam dia. Dia tengok orang tu naik, dia rasa kawan tu boleh tutup periuk nasi dia. Dia rasa kawan ni naik, kawan ni boleh menghalang masa depan dia. Sebenarnya masalah dia ialah kerana dia lemah. Dia lemah. Maka kerana kelemahan dia, dia usaha nak bagi jatuh orang-orang yang dia sangka orang tu menghalang dia. Maka cara nak perjatuh orang ni buat cerita tentang orang. Buat cerita bagi orang tu jatuh. Dengan harapan cerita ni boleh jatuhkan kawan tu. Dengan harapan bila kawan tu jatuh dia naik. Tapi malangnya cerita hak dia buat kawan tu jatuh. Kawan tu jatuh dia pun tak naik. Akhirnya tak ada siapa yang naik dalam masyarakat itu. Selalu jadi macam ni. Tengok satu orang nampak bagus sikit, dia mula duk tabung cerita macam-macam.
Tujuan dia tabung cerita tu nak penjatuh kawan tu. Tujuan dia tabung cerita tu supaya bila kawan tu jatuh dia naik. Tapi bila dia tabung cerita tak elok tentang kawan tu jatuh, dia pun tak naik. Contoh, kita kata sama-sama orang Islam ni buat makanan untuk orang Islam, buat mi, buat kuih tiaw. Ada satu orang duk buat mi, duk buat kuih tiaw, dia duk buat cerita bagi jatuh kawan tu. Pasal apa? Pasal dia pun ada kelang mi, kelang kuih tiaw juga. Maka dia buat cerita bagi jatuh kawan tu dengan tujuan bila kawan tu jatuh, mi dengan kuih tiaw dia naik. Tapi malangnya cerita yang dia buat ni memang kawan tu jatuh sungguh. Daripada duduk menjaga bagus jatuh kerana cerita dia buat. Jatuh kawan tu hak dia tak naik juga. Orang pergi beli mi kuih tiaw Cina. Akhirnya tak ada apa. Akhirnya dia pun tak naik. Kawan naik dah jatuh. Akhirnya orang yang bukan Islam naik. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita lah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perangai yang macam ni juga termasuk di dalam umazah dan lumazah. Begitu. Dia kata adalah keadaannya loba mengumpulkan harta dan juga benda dan juga kekayaan serta menghitung kekayaan itu dan mengenang ke setiap-tiap waktu. Kerana sangat sayang dan rindunya kepada kekayaannya dan merasa lazat dan merasa puas dengan kekayaannya itu. Dia berpendapat dan mempercayai bahawa tidak ada yang jadi kemuliaan dan ketinggian ataupun kebesaran dan kehormatan pada yang lain daripada harta benda dan kekayaan. Dia percaya macam tu. Dia percaya ada duit, orang hormat kita. Ada duit, kita mulia. Ada duit, apa masalah pun boleh selesai. Masalah dia kata kalau tak ada duit. Dia duk faham macam tu. Maka dia akan buat apa saja, membujuk lalu melentang patah untuk dapatkan duit. Halal haram, tolak pergi tepi habis. Dengan tujuan dapat duit. Sebab bagi dia, duit boleh selesai semua masalah. Maka tiap-tiap dia terkenang akan kekayaan dan banyak harta bendanya, maka timbullah sombongnya. Dia mai pula satu penyakit, bila kaya, sombong mai. Manusia macam itulah. Bila mai kaya, dan sombong dia mai sekali dengan pakej kekayaan tu. Sombong dia mai sekali. Dan dengan harta itu, terasalah olehnya tinggi martabat dan kedudukan di antara manusia ramai. Kerana kaya, dia rasa dia tinggi pada orang lain semua. Sehingga tersangka dan terpandang rendah daripadanya sekalian orang yang mempunyai kemuliaan dan kelebihan tetapi tak mempunyai harta benda. Sampai dia berpendapat apa? Orang ni kalau mulia macam mana pun duit tak ada, kira hina. Dia ni harap ilmu aja, harap warak aja, harap alim saja, harap perangai baik aja, tapi duit ringgit tak ada, kira buang juga, kira hina juga. Dia ni ada duit, sombong sikit tak apa, dia ni apa sikit tak apa, tak sembahyang tak apa, apa pun tak apa. Janji dia ada duit, kita hormat dia. Masyarakat sudah mendapat satu sistem nilai baru dalam masyarakat. Masyarakat menghormati, menyanjung tinggi orang-orang yang ada duit. Dan masyarakat sudah tidak pandang mulia kepada orang yang akhlak baik, kepada orang yang ada ilmu, kepada orang yang ikhlas, kepada orang yang alim. Masyarakat sudah tidak pandang tinggi lagi. Kerana yang lebih tinggi dalam masyarakat itu ialah orang yang ada duit. Ini bahaya dia. Tuan-tuan, kalau macam ni jadi dalam masyarakat, yang berkuasa dalam masyarakat, yang dihormati dalam masyarakat, yang disanjung dalam masyarakat, yang dirojok oleh anggota masyarakat, ialah orang yang ada duit. Kalau orang yang ada duit tu jahat, maka lingkup seluruh masyarakat. Benda ni akan jadi. Lalu dihina dan dicemuh dan diejeknya lah dengan bermacam-macam jalan. Orang ni orang baik, orang akhlak tinggi, orang mulia, orang berilmu, orang apa, kerana tak ada duit, dipandang hina, diejek dan dicemuh. Orang tadi ada harta, ada apa semua ada kat dia, kesenangan, kemewahan hidup dan sebagainya, jahat pun tak apa, orang sanjung tinggi. Pasal apa? Pasal dia ada duit. Punca daripada benda ni, akhirnya binasa seluruh masyarakat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan celaka besar kepada orang yang melihat kebendaan, tidak melihat agama. Begitu. Pada ayat 3 Allah mengatakan, dia menyangka bahawa harta benda itu mengekalkan dia. Dia tidak malu-malu menyelidiki cacat orang lain.
serta melupakan cacat diri sendiri. Dia tak malu-malu menghina dan merendahkan orang lain yang tidak sekaya dia, sekalipun bagaimana keadaan orang lain itu. Bila dia ada duit, dia dah rasa orang yang tak ada duit hina semua. Maka boleh dijelkah, boleh dihalau, boleh dibuat apa sahaja kerana orang ni tak ada duit, kerana dia ada duit. Maka dia maka dia tidak takut kepada bahaya apa yang akan menimpa atas perbuatannya itu. Dia tak heran dah. Dia kira ada duit, siapa nak buat apa kat dia pun tak boleh, kerana duit dia boleh atok segala-galanya. Kerana dia sangka dengan segenap hatinya bahawa harta benda dan kaya itu akan mengekalkan dia dalam keadaannya sekarang ni. Dia akan kekal dalam kemuliaan, dia akan kekal dalam selamat, dia akan kekal dalam sihat, dia akan kekal dalam sentosa dan keamanan dan lain-lainnya. Dia sangka bahawa dia tidak akan ditimpa apa-apa kerana dipelihara oleh kekayaannya itu. Itu dia. Dia rasa duit ni segala-gala bagi dia. Tapi pun tuan-tuan, kita duk tengok lah ni nampak macam tu. Lah ni kita tengok nampak macam tu. Nampak duit kontrol semua. Lah ni kita tengok nampak macam tu. Nampak duit kontrol semua. Ni cuti sekolah nak main, kenuri banyak. Kad kenuri mula bagi kat orang kaya dulu. Dia jadi macam tu. Sebelah rumah tak bagi lagi, dalam kampung tak bagi lagi. Pitala kawasan-kawasan orang kaya-kaya duduk-duduk. Pergi lepas-lepas kad sana dulu. Dia jadi macam tu. Hari kenuri tengok kereta bagus sikit main, terapa api. Tolong buka pintu, salam apa semua lagi. Kawan yang main dengan basikal, main dengan motor ni, dia buat tengok ke lain, tak apa nak disambut macam tu. Dia jadi macam tu. Masyarakat sudah jadi macam tu. Masyarakat sudah alih cara menghormati, cara menyanjung, cara menghormati orang ni semua sudah ditentukan oleh duit hadu ada. Kalau dia ni ada duit, hormat dia mau lebih sikit. Ibu bapa di rumah pun dalam melayan anak-anak pun nanti kira benda-benda macam ni. Kalau anak balik main ni anak yang well to do, orang putih kata. Anak-anak balik main ni anak-anak yang well to do. Duduk di Kuala Lumpur tu, somebody dekat Kuala Lumpur. Balik main pun dengan kereta bagus apa semua, turun. Dengar kata anak ni nak balik kepung ayam ni tak kira lah. Semelih buat gulai apa semua dulu ni. Anak balik pakai kereta panjang, pakai driver ni layan tak layan. Macam tu aja. Ibu bapa pun sudah sampai ke peringkat tu. Sudah sampai ke peringkat menilai anak-anak dia berdasarkan kedudukan ekonomi anak dia. Kita mengakukah, kita tak mengakukah, ini benda jadi dalam masyarakat kita lah ni. Benda ni jadi. Apa kita nak salahkan orang ramai kalau sekiranya mak bapak sendiri bersikap macam tu? Kita nak salahkan orang ramai itu sudah jauh. Mak bapak yang dekat pun bersikap macam tu. Anak yang hidup senang dilayan lebih-lebih. Anak yang susah ni sayang bukan tak sayang anak, tapi gitu-gitu hai aja. Patuk-patuk pada aja. Maka daripada sini dapat kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah benda ni. Benda ni jadi tunggu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata celaka besar kepada orang yang menilai manusia berdasarkan duit ringgit ini. Begitulah jadinya orang yang terpedaya oleh harta benda dan kekayaan. Dan telah dipengaruhi benar-benar oleh harta bendanya. Terpedaya kepada harta benda dan kekayaan itu melupakan seseorang akan mati yang menantinya. Bila terlampau duk fikir nak kaya ni, terlupa kata dia satu hari nak mati. Terlupa. Cara duk pulun cari duit tu macam terlupa kata dia satu hari nak mati. Dia kata dan menutupi mata hatinya. Hati jadi buta. Hati jadi buta. Tak nampak dah apa semua. Duk nampak duit aja. Mengingati ataupun mengenangkan kejadian yang akan menimpa di masa akan datang. Daripada ayat 1, 2 dan 3 di atas, Allah telah menerangkan 3 macam kerja yang menyebabkan seseorang jadi fujar ataupun jadi jahat yang akan merasai neraka. Itu penggan tu dia nak ulang balik 3 benda tadi. Yang pertama, ayat pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang humazah dan lumazah. Orang yang menggunakan tangan dan lidah untuk menyakitkan hati saudara sama seugama. Yang kedua,
Ayat yang kedua, cerita Allah marah orang yang kerja himpun harta dan bilang harta. Dan yang ketiga, Allah marah kepada orang yang sangka harta boleh kekalkan dia. Itu perenggan tu nak cerita pasal itu. Tuan-tuan tengok bawah tu. Dia kata setelah diterangkan Allah bahawa orang-orang yang bersifat dan berbuat dengan segala yang tersebut pada 3 ayat yang di atas itu beroleh wail, yang ini akan beroleh azab dan celaka besar. Berarti supaya perbuatan yang busuk itu tidak terjadi lagi. Tujuannya ialah supaya manusia jauhi 3 benda yang disebut dalam ayat itu. Maka pada ayat 4 Allah menetapkan dan menjelaskan penolak ataupun pembatal persangkaan mereka itu, bahawa kekayaan itu dapat menahan hukuman Allah atas dirinya dan sebagainya. Dia duk ingat atas dunia duit boleh kautim, dia ingat akhirat pun boleh kautim. Lah bahasa kautim ni orang Melayu pakai. Kautim ni maksudnya boleh pi selotok. Salah pun boleh pi sembang-sembang bagi duit sikit jadi tak salah. Betul-betul salah pi sembang lepas duit sikit satu jadi tak salah. Betul-betul tak salah, ada satu pihak pi sembang-sembang bagi duit, kawan ni sudah jadi salah. Ni dia panggil kautim, dia panggil. Boleh sembang. Salah boleh sembang bagi jadi tak salah, tak salah boleh sembang bagi jadi salah. Maka manusia yang rasa duit ni boleh digunakan untuk sembang nak ubah keputusan, ini manusia disumpah kebinasaan oleh Tuhan. Maka janganlah orang itu sangka yang sedemikian itu. Dan hendaklah sangka itu dikikihnya sehabis-habis dari hatinya. Kalau dia atas dunia dia boleh buat macam tu, dia betul-betul salah, dia bagi duit jadi tak salah. Dia betul-betul tak salah, orang tu betul-betul tak salah, dia boleh pergi bagi duit bagi kawan tu jadi salah. Kalau dia atas dunia dia boleh buat macam tu, dia jangan ingat akhirat dia boleh buat macam tu. Tuhan kata. Dia jangan ingat di akhirat esok dia boleh guna ni semua nak jolok malaikat, suruh jadikan orang-orang yang bersalah tak salah, ataupun nak jadikan orang yang salah tak bersalah. Di akhirat tak boleh. Dunia dia boleh buat, akhirat tak boleh. Tuhan kata. Begitu. Maka janganlah orang itu sangka yang macam tu. Dan hendaklah sangka itu dikikih habis-habis daripada hati. Sesungguhnya dia akan dilempar dengan cara kehinaan di dalam neraka Hutamah, yang menghancurkan segala apa yang dimasukkan ke dalam dia. Orang yang dia buat kerja macam ni, Tuhan kata dia akan buh dalam neraka yang bernama Hutamah. Untuk menyatakan hebat dan dahsyatnya Hutamah itu, maka Allah menerangkan sebagai mendatangkan pertanyaan kepada Nabi kita. Pada ayat 5-9 Allah mengatakan, pada ayat 5, siapa yang boleh bagi tahu kepada kamu, wahai Muhammad, apakah yang dinamakan Hutamah itu? Tuhan tanya Nabi, wahai Muhammad, agak-agakan siapa selain daripada Allah boleh terang pasal neraka Hutamah ni? Maka ayat 6 Allah menjelaskan Hutamah itu iaitu neraka yang dinyalakan. Pada ayat 7 Allah kata Hutamah itu neraka yang naik melambai-lambai ataupun menjilat-jilat hati. Api dia naik sampai menjilat hati. Kerana dari hati yang derhaka itulah terbitnya segala perbuatan yang tidak baik itu. Tujuan dia sebut hati itu kerana hatilah punca manusia jadi rosak. Ayat 8 Allah kata sesungguhnya neraka Hutamah itu berlapis-lapis mengurung mereka yang ada di dalam dia, sehingga tak dapat sikit juga pun mereka melepaskan diri daripada neraka itu. Ayat 9 Allah kata juga neraka Hutamah yang mengurung mereka itu adalah daripadanya beberapa tiang yang panjang, yang menambah kukuh dan hebatnya neraka itu. Terkurung mereka yang berdosa di dalamnya, sehingga tidak mungkin sedikit juga berikhtiar untuk lepas diri daripadanya. Macam kita sebut awal-awal tadi. Dia kata wallahu a'lam bimuradih, tamat tafsir surah Al-Humazah. Tuan-tuan tengok tafsir surah Al-Fil Makkiyah. Surah Al-Fil Makkiyah 5 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Maksud dia, firman Allah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau wahai Muhammad tahu apa yang telah diperbuat oleh Tuhanmu terhadap mereka yang mempunyai gajah? Ini ayat ni pula dia nak cerita dekat kita satu peristiwa yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi. Musim Maulid Nabi ni orang duk cerita benda ni. Nabi Muhammad manusia istimewa. Sebelum kelahiran dia, hari kelahiran dia, selepas kelahiran dia, ada banyak benda luar biasa Tuhan bagi jadi. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mak dia masa duk mengandungkan Nabi ni, mak dia duk dengar orang duk main habang di telinga. Wahai Aminah, namakan anak kamu ni dengan nama Muhammad. Aminah, mak Nabi ni duk dengar tu. Suara duk main habang di telinga. Wahai Aminah, bagi nama dekat anak kamu esok, nama Muhammad. Nama Muhammad ni tuan-tuan, tak ada manusia pakai masa tu. Orang yang pertama sekali pakai nama Muhammad atas muka bumi ni ialah Nabi Muhammad. Walaupun perkataan Muhammad itu membawa maksud yang terpuji, ada makna dalam bahasa Arab, tapi orang Arab tak pernah teringat nak bubuh nama anak nama Muhammad. Tak pernah. Rupa-rupanya nama tu Tuhan reserve untuk Nabi Muhammad, orang yang mula pakai. Masa mak Nabi mengandungkan Nabi, duk dengar dah seorang duk main habang, Aminah esok beranak esok bagi nama anak nama Muhammad. Kebetulan pun nama tu sedap dengar. Maka bila lahir keluar, Aminah terus bubuh nama Muhammad bin Abdullah. Pelik sebelum Nabi lahir. Masa mak Nabi mengandung Nabi, mana Aminah pi, awan duk ikut atas kepala. Mana dia pi, awan duk ikut atas kepala. Sehingga kan Aminah tidak kena panas matahari. Pelik. Pada tahun kelahiran Nabi, Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, tahun gajah dia kata. Tahun kelahiran Nabi itu berlaku ni, hadis ni ayat Quran hak kita nak baca. Cerita satu pasukan tentera yang dipimpin oleh satu jenderal bangsa Habsyi yang bernama Abraha. Jenderal berbangsa Habsyi yang bernama Abraha. Dia ni agama Nasrani. Di Sana'a, ibu negeri Yaman. Daripada sana dia duk tengok orang ni berduyun-duyun, berbondong-bondong, ramai pakat duk pi Masjidil Haram di Makkah. Dia tak syok, dia tak puas hati. Dia buat satu gereja besar. Dia buat satu gereja besar di Sana'a. Di Yaman sana dia buat satu gereja besar. Dia nak orang pi ke gereja dia semacam mana orang duk pi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram ni bukan Nabi. Sebelum Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Ibrahim dulu lagi dah, Masjidil Haram ni menjadi tempat suci orang pakat duk pi. Dia cuba nak alih orang semua daripada pi ke Masjidil Haram, pi ke gereja hak dia buat di Sana'a, di Yaman. Tapi malangnya bila siap gereja yang cantik, yang tinggi, yang hebat, yang bangunan dia sangat-sangat mengkagumkan orang ni, orang tak pi. Jadi niat dia nak tarik orang daripada pi Masjidil Haram, pi ke gereja dia, niat dia ni diketahui oleh orang-orang Arab Quraisy yang duduk di Mekah ni. Maka orang Arab Quraisy ni pula marah. Marah pasal apa? Pasal Abraha berniat untuk nak tarik orang daripada mai Masjidil Haram pi ke sana. Maka ada di kalangan orang Arab Quraisy ni pi ke gereja dia pi berak dalam gereja tu. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam sana, dia ada cerita panjang tentang benda ni. Ada satu orang
daripada bangsa Arab Quraisy ni, dia marah, dia meradang dekat Abrahah ni pasal Abrahah dia buat kempen nak tarik orang pi ke gereja dia. Dia marah, dia pi ke gereja Abrahah di Sana'a, dia pi dia berak dalam gereja tu. Benda ni dilaporkan kepada Abrahah. Abrahah bertambah marah. Sekali dengan dia terus sumpah, dia kata, aku sendiri akan serang Kaabah dan runtuhkan dia. Marah dekat Arab Quraisy pasal mai berak di gereja dia. Maka dia pimpin satu pasukan tentera besar. Dia pimpin satu pasukan tentera besar yang terdiri daripada ratusan ribu orang tentera dan juga 13 ekor gajah. Gajah 13 ekor. Dalam tafsir Ibnu Katsir pula dia tambah pula, dia kata salah seekor gajah tu gajah yang paling besar. Nama gajah tu pula Mahmud pula. Dalam tafsir dia cerita macam tu. 13 ekor gajah. Daripada 13 tu ada seekor paling besar, nama dia Mahmud. Ataupun dipanggil Mud saja kata. Pi. Dalam perjalanan dia nak pi, nak serang Kaabah, nak runtuhkan Kaabah ni, dalam perjalanan dia duk pi tu, dia dihalang 2 kali oleh orang-orang yang sangat cinta kepada Masjidil Haram. Dalam perjalanan mula-mula sekali dia dihalang oleh Zu Nafar, nama satu orang. Dia ni orang Arab yang duduk di Yaman. Dia yang mula-mula form satu pasukan tentera nak pergi halang Abrahah daripada nak tunaikan niat dia nak pergi peruntuh Kaabah. Tetapi Zu Nafar dikalahkan oleh Abrahah yang hebat ni. Terus lagi perjalanan dia sampai pula satu tempat, jumpa pula satu pasukan yang dipimpin oleh Nufail bin Habib. Dia ni pun ada satu pasukan tentera juga, halang Abrahah juga. Tak mau bagi Abrahah pergi serang Kaabah. Nufail juga kemudiannya ditewaskan oleh Abrahah ni. Dia tentera besar. Yang kemudiannya Nufail ni dipaksa untuk jadi penunjuk jalan untuk Abrahah bawa tentera dia nak pergi ke Mekah. Nufail pula dipaksa untuk tunjuk jalan. Hang tunjuk jalan. Macam mana nak pergi ke Kaabah, jalan yang terdekat. Nufail kena bawa pula. Dalam perjalanan nak pergi ke Kaabah tu lagi, sampai di satu tempat yang bernama Marmas. Di situ pula tempat ternak unta punya banyak. Unta orang-orang Mekah semua main duk bela di Marmas ni. Abrahah sampai di situ. Sambil sampai tu dia samun unta-unta ni semua. Di antara orang yang kena samun unta ni ialah Abdul Muttalib, tuan Nabi. Unta Abdul Muttalib telah dirampas 200 ekor. Selepas daripada Marmas, dia berhenti di situ, dia hantar satu orang wakil masuk ke Mekah, pergi berunding dengan pemimpin besar Mekah. Pergi berunding bagi tahu kata, hampa nak surrender elok-elok ataupun hampa nak tunggu aku serang. Ni Abrahah ni, General Abrahah. Dia ni kira macam Colin Powell lah, kira lah ni. Dia suruh ni wakil dia pergi cari siapa dia pemimpin besar dalam Mekah tu, pergi bagi tahu kata Abrahah dah nak mai dah. Kalau sekiranya hampa tak mau berlaku tumpah darah, hampa surrender secara aman. Aku nak masuk pergi, aku tak mau bunuh siapa-siapa, aku tak mau berlaku tumpah darah. Aku cuma nak bagi runtuh Kaabah aja, dia kata. Kalau sekiranya siapa cuba halang aku, tumpah darah. Maka wakil dia pergi masuk dalam Mekah, cari-cari orang tunjuk Abdul Muttalib, pemimpin besar Quraisy di Mekah pada masa tu, tuan Nabi. Bila jumpa Abdul Muttalib, sembang-sembang dengan Abdul Muttalib pun dapat tahu unta dia 200 ekor dah kena ambil. Dia buat keputusan nak pergi jumpa Abrahah di pinggir Mekah. Bila Abdul Muttalib sampai di depan Abrahah tengok pertama kali, dia tengok Abdul Muttalib, dia rasa segan. Pasal apa? Pasal Abdul Muttalib ni orang hebat. Abdul Muttalib ni pemimpin nombor 1 Makkah. Pemimpin Arab Quraisy nombor 1 Makkah. Mereka dipanggil Al-Humus. Gelaran kepada Quraisy yang mulia di Makkah ni dipanggil Humus. Alif Lam Ha Mim Sin. Al-Humus. Bila Abrahah tengok aja Abdul Muttalib, dia daripada duduk atas tempat tinggi terus dia turun main duduk bersila sama dengan Abdul Muttalib. Rupa Abdul Muttalib itu menggegarkan dia. Muka dia dengan hebat dia, dengan style dia, dengan Abrahah rasa nak kena hormat orang ni. Dia turun, dia duduk sama-sama dengan Abdul Muttalib di atas tanah ni. Berunding di situ.
Dalam rundingan tu Abdul Muttalib tak ada minta lain. Dia cuma minta satu Dia minta unta dia 200 ekor bagi balik. Ini cerita dalam tafsir Ibnu Katsir. Bukan cerita dongeng. Riwayat di dalam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni tafsir besar. Tafsir yang mu'tabar. Dia kata dia tak ada dia main ni bukan nak cakap banyak, bukan nak halang daripada serang Kaabah apa semua, tak ada. Cuma dia kata unta yang 200 ekor bagi balik. Itu hak saya punya. Dalam tafsir tu kata Abrahah ni bila dengar Abdul Muttalib cakap macam tu, dan jatuh dia punya respect dekat Abdul Muttalib ni. Aku punya respect hang, aku ingat hang ni lagu mana ke pemimpin di Mekah ke apakah, hang mai ni nak berunding dengan aku, nak halang aku daripada pergi peruntuh Kaabah. Ni hang tak kisah pasal Kaabah, hang duk kira unta hang 200 ekor. Dia kata macam ni punya orang tak patut aku respect. Dan dia jadi tak respect dekat Abdul Muttalib. Dan dia cakap dekat Abdul Muttalib, dia kata aku tak respect hang pasal hang duk fikir unta hang saja, hang tak fikir pasal Kaabah. Abdul Muttalib jawab balik dekat dia. Abdul Muttalib kata masalahnya sekarang ni unta itu hak aku, milik aku, maka aku tuntut hak milik aku supaya dipulangkan pada aku. Kaabah ini hak Allah, dia kata, maka Allah yang akan memelihara Kaabah, dia kata. Aku tidak ada tujuan nak menghalang kamu serang Kaabah. Kalau kamu betul-betul nak serang, kamu boleh serang. Tapi aku nak beritahu dekat kamu, Kaabah ini hak Allah. Allah pasti akan jaga Kaabah, dia kata. Bab Kaabah ni aku tak bimbang pasal Tuhan ada. Ini nama pun Baitullah, rumah Allah. Allah akan jaga. Unta ni aku nak. Ni hak aku punya. Dia cakap macam tu. Jadi dia ni pun, Abrahah ni pun dengar-dengar. Logik tu ada lah. Tapi dia kata kawut dia ni. Maka unta Abdul Muttalib dikembalikan 200 ekor. Dia dapat balik unta dia. Dan dia bawa balik unta dia ke Mekah. Dan bawa orang-orang yang ada dalam Mekah semua naik di atas satu bukit. Nak tunggu tengok apa nak jadi. Mereka yakin, mereka percaya Tuhan akan pelihara Kaabah ni. Mereka naik atas satu bukit tinggi nak tengok tentera Abrahah nak main, nak serang, nak jadi apa. Tak lama selepas tu Abrahah pun kerah semua tentera dia, jom kita serang Kaabah. Jadi satu benda pelik pada masa tu. Gajah 13 beradik ni tak mau jalan. Ini cerita di dalam riwayat Ibnu Katsir. Tarik macam mana pun dia duduk dia tak mau bangkit jalan. Abrahah arah orang-orang ni semua pukul gajah ni suruh bangkit. Tak mau bangkit. Bila terai tarik gajah ni, tarik patah balik menghala kepada Yaman, dan dia bangkit, laju aja jalan. Bila pegang dia tarik nak patah balik ke Mekah, beralih aja duduk. Begitulah seterusnya. Bila terai kali arah ke Yaman, bangkit terus jalan nak lari balik. Bila alih dia mai ke Mekah, terus dia duduk. Macam tu jadi. Dalam keadaan duk kelang kabut dengan nak kontrol gajah tak boleh ni, masa itulah mai burung-burung ababil ni. Allah Subhanahu wa taala pun hantar wa arsala alaihim tayran ababil. Maka dihantar kepada tentera-tentera hak dah jadi kelang kabut kerana gajah bantah sama dengar cakap ni, dihantar kepada depa ni tayran ababil, burung-burung ababil. Burung ababil ni maksudnya burung yang kecil-kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung ni sekok bawa 3 anak batu. Satu duduk di paruh dia. Satu di sebelah kaki kanan, satu di sebelah kaki kiri. Bawa batu kecil-kecil. Min sijil. Yang batu tu daripada neraka sijil. Mai lepas. Kena atas belakang tentera Abrahah dan sebagainya. 2 riwayat ada di situ. Satu riwayat kata bila kena, badan dia jadi melecok, melepuh, luruh isi daging. Dan satu riwayat lagi kata yang lepas itu batu. Batu itu hanyalah simbolik. Tetapi yang jatuh itu adalah sejenis kuman yang mendatangkan penyakit cacar kepada tentera-tentera Abrahah ini. Maka akhirnya penyakit cacar tu naik penuh di badan ni. Akhirnya dia makan isi. Isi jatuh, bergedebak jatuh. Jatuh seketul.
Pokok pangkalnya akhir sekali, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka jadilah depa ni macam daun yang dimakan ulat. Ini cerita di sebalik kisah Al-Fil ini. Cuba kita baca. Dia kata tafsirnya, surah Al-Fil memberitahu kepada kita bahwasanya Allah yang Maha Kuasa hendak memperingatkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sekalian manusia yang sampai kepadanya kerasulan Nabi Muhammad, bahawa satu kerja besar di antara perbuatan Allah yang menunjukkan terang-terang akan kebesaran dan kekuasaan Allah, dan segala kekuasaan apa juga pun di bawah kekuasaan Allah dan tunduk di bawah kekuasaan Allah itu. Itu dia. Ayat ni dia kata nak cerita satu je. Nak cerita kata Allah ni, iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Tuhan kalau dia nak buat satu benda, kun fayakun. Macam mana Allah nak supaya Kaabah tu dipelihara daripada diruntuhkan oleh Kaabah, maka Allah hantar mai bala tentera dalam bentuk burung puyuh kecil-kecil ni. Macam itulah Allah boleh buat pada bila-bila masa kalau Allah nak. Allah duk jadi macam-macam dengan perang Iraq dengan apa semua pun, bantuan Allah yang semacam ni belum mai lagi. Belum mai bukan makna tak akan mai dah. Belum mai maknanya belum sampai masa Allah nak hantar bantuan dia. Atas sebab-sebab yang Allah sahaja yang mengetahui. Mungkin pengorbanan orang Islam hari ini tak sampai lagi ke tahap yang Tuhan nak. Maka bantuan nanti selalu. Mungkin orang Islam hari ini pun dosa maksiat banyak sangat lagi. Dengan konsert ekspedisi pun duk buat lagi, dengan wings pun duk main lagi, dengan apa pun semua duk main lagi, maka bantuan Allah pun Allah kita tak layak bagi dekat mereka ni. Kaki-kaki pampel ni tak patut dibantu lagi. Mungkin. Tuan-tuan ingat Allah suka ke benda tu? Allah suka ke dia buat konsert lompat gunggang-gunggang anak muda pergi duk tunggin terbalik maghrib tak semayang apa tak semayang? Tuan-tuan ingat Allah suka ke benda macam ni? Kalau dah kita tahu Allah tak suka benda macam ni, Allah tak suka kita buat juga benda Allah tak suka, Allah nak tolong kita. Kita kalau anak kita suruh buat satu benda, dia tak buat apa yang kita suruh buat, kita nak bagi duit ke dia? Kita tentu nak ajak dia sikit. Kita dengan anak kita pun kita bersikap macam tu, Allah Subhanahu Wa Taala takkan dia tak bersikap macam tu nak mengajak kita. Oleh kerana hampa ni masih lagi ada hati dengan maksiat, dengan keseronokan yang tidak terbatas dan sebagainya, patutkah aku nak tolong hampa? Biar hampa rasa macam mana musuh main latam hampa semua. Maka bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Kita tak tolong jaga agama Allah, kita tolong perosak agama Allah. Allah nak tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ayat ni dia nak cerita, kata Allah kalau nak tolong, bila-bila masa Allah boleh tolong. Allah kalau nak tolong, anytime Allah boleh tolong. Macam mana bentuk pertolongan Allah? Allah boleh buat. Dan semua benda, apabila Allah tolong, semua benda duduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, tak boleh lawan bantuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar mai. Masa Nabi perang Badar, Allah hantar malaikat turun mai bersaf-saf. Sampai musuh nampak ni, malaikat mai ni musuh nampak. Malaikat orang Islam baru angkat pedang, kepala dah jatuh dah, malaikat tebas dulu. Benda ni diceritakan panjang lebar di dalam surah Al-Baqarah, dalam Quran dan sebagainya, cerita panjang lebar kepada kita benda ni semua. Kalau Allah boleh tolong zaman tu, Allah boleh tolong lah ni. Tapi umat zaman tu dengan umat Islam zaman lah ni sama kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia kata bahawa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa dan berkekerasan sepenuhnya atas segala hambanya. Tuhan boleh buat apa dia nak buat. Tidak dapat mencegah dan tidak dapat menghalang kekuasaan dan kekerasan Allah, kemuliaan dan kekuasaan hambanya. Manusia hebat macam mana pun tak boleh lawan kuasa Tuhan. Manusia mulia, hebat, duit banyak, tinggi, macam mana sekalipun tak boleh lawan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan nak binasakan negeri itu, tak usah siapa pergi buat pandai nak halang Allah daripada binasa negeri itu. Tak boleh. Kerana kehendak Allah mengatasi kehendak manusia semua. Begitu. Dan tidak dapat menangkis dan tidak dapat menderhaka kekuatan hambanya itu sekalipun baginya adanya.
malah sekaliannya tunduk dan takluk menurut kemahuan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pekerjaan dan perbuatan besar itu? Ini dia nak cerita. Dia kata pada masa dulu ada satu kaum yang menghendaki nak memperlihatkan kebesaran dan kemegahannya dengan gajah peliharaannya, nak mengalahkan sebahagian daripada hamba Allah di muka bumi ini, dan akan berbuat kejahatan dan kebinasaan kepada mereka, yakni kepada orang lain. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa membatalkan ikhtiar mereka itu. Allah membinasakan mereka sekaliannya. Sedang mereka mula-mulanya percaya kepada kekuatan mereka dengan sebab banyak jumlah mereka itu, dan dengan sebab cukup alat senjata mereka itu, dan dengan sebab cukup bekal mereka itu, maka segala kekuatan yang ada pada mereka tidak ada faedah sedikit jua pun ketika itu. Itu dia. Hebat macam mana pun kalau Allah nak bagi lingkup-lingkup. Mereka tu hebatlah tuan-tuan. Lah ni atas dunia, atas muka bumi ni, mereka tu hebatlah. Hebat dari segi kelengkapan tentera, hebat dari segi kuasa pengaruh dia, hebat dari segi cakap dia, hebatlah. Lah ni kira hebat ada ke dia. Tidak mustahil dengan perkembangan yang duk jadi lah ni. Sana meletup, sini meletup, orang dia duk mati sana sikit, sini sikit. Tidak mustahil satu hari mereka kata aku nak serang Kaabah. Tidak mustahil. Kita tidak boleh menolak kemungkinan itu. Dia kata nak serang Iraq, dia serang. Dia kata dia tak tahu. Kata orang Islam kena bunuh di Palestin. Dia kata dia tak tahu, maka hari-hari orang Islam kena bunuh di Palestin. Tidak mustahil satu hari dia buat satu kenyataan. Dia kata oleh kerana banyak sangat pengganas ni, dan nampaknya pula pengganas ni berpusat di Saudi, dia kata. Usamah bin Laden ni orang Saudi, dan banyak orang-orang yang duk bom berani mati ni orang Saudi. Dia kata lah ni oleh kerana banyak sangat pengganas orang Islam daripada Saudi ni, dia kata kita nak serang Kaabah. Dia kata kalaulah satu hari mereka buat kenyataan menyentuh, macam mana tuan-tuan? Mayang hajat tu tentulah. Mayang hajat ni hari tu bodoh mayang hajat dah. Tapi apa boleh buat? Kalau dia cakap macam tu, apa boleh buat? Lepas dia cakap, esok juga kapal-kapal tentera dia, apa semua kapal yang bawa jet pejuang dia semua menuju ke arah Laut Merah. Makin semua pakat dua rapat pergi situ. Macam mana nak buat tuan-tuan? Nak baca tafsir surah Al-Fil. Nak buat sembahyang hajat, minta ababil mai pula. Nak buat apa tuan-tuan? Macam duk jadilah lah, tak boleh buat apa. Cerita dia tak boleh buat apa. Boleh duk marah, boleh duk tendang televisyen di rumah, boleh duk kerati bangku meja, boleh tendang dinding sampai lekang-lekang dinding dan sebagainya. Boleh buat lagu tu. Lebih pada tu tak boleh buat apa. Lebih pada tu buat konsert lagi. Apa kita boleh buat? Lebih pada tu apa kita boleh buat? Tak ingat dalam kepala ni, tak ingat kata nak dekat diri dengan Allah tu, tak ingat. Duk ingat nak buat maksiat lagi. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah boleh tolong, Allah boleh bantu, tetapi sangat kecewa dengan sikap orang Islam yang tidak mau membantu diri mereka sendiri. Sangat kecewa dengan sikap orang Islam yang masih lagi rasa berselera dengan amalan maksiat dan sebagainya. Amat kecewa dengan sikap orang Islam yang macam ni. Maka kalau Allah tidak bantu, macam mana? Kita boleh kata kalau nak jadi macam tu, Allah tentu bantu. Duk harap Allah aja bantu. Kita sendiri tidak bantu menjaga agama Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah kata kalau dia bantu, tak usah main kekuatan, kebesaran tentera, kelengkapan alat senjata dan sebagainya macam mana pun, tidak boleh menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak bantu, semua benda kalah di bawah bantuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dia kata maka baca dan perhatikan baik-baik. Pada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, betapa Tuhanmu telah berbuat kepada kaum gajah itu. Kejadian ke atas kaum gajah itu adalah satu kejadian yang sungguh-sungguh telah terjadi, dikenai masa dahulu.
Dan mutawatir khabar dan riwayatnya. Riwayat tentang cerita tentera bergajah ni, riwayat yang mutawatir, yang cukup sahih, dia kata. Di antaranya dia kata seorang jeneral bangsa Habsyi, Abrahah namanya. Adalah seorang jeneral yang mengepalai tentera yang menakluk negeri Yaman. Dia pergi takluk Yaman, buat gereja besar dekat Sana'a, dekat ibu negeri Yaman. Abrahah tersebut, setelah negeri Yaman ditakluknya, menghendaki dia dengan sebulat-bulat hatinya akan berlaku kejam. Dapat takluk Yaman, terus nak tunjuk kezaliman dia, iaitu nak meruntuhkan Kaabah ataupun Baitullah yang ada di Mekah, supaya bangsa Arab tidak lagi pi buat haji ke situ, dan sengaja hendak mengalahkan dan nak merendahkan bangsa Arab itu. Maka Abrahah pun mengumpul tenteranya yang pilihan, lalu berjalan menuju ke Mekah. Tidak sahaja tentera yang kuat dan pilihan yang dibawanya, tetapi juga Abrahah bawa gajah. Sengaja menambah hebat tenteranya dan bertujuan untuk menakut-nakuti bangsa Arab. Ini dia tak detail macam yang saya cerita tadi. Tadi cerita detail di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang ni dia ambil cara ringkas macam tu aja. Dalam perjalanan mereka ke Mekah itu, mereka tidak ketinggalan mengalahkan kaum-kaum yang bertemu dengan mereka. Kita cerita dalam Ibnu Katsir tadi, dia sebut satu Zu Nafar, yang kedua Nufail bin Habib, yang cuba menghalang perjalanan tentera Abrahah ini. Akhirnya sampailah mereka sekalian ke satu tempat yang bernama Maghmas. Dia tulis di sini Maghnas. Maka hampir dengan kota Mekah. Maka mereka pun berhenti di situ. Di Maghmas inilah tempat dia rampas unta kepunyaan Abdul Muttalib, tuan Nabi. Maka Abrahah lalu kirim surat kepada penduduk Mekah, mengkhabarkan dan bagi tahu bahawa maksud dia datang dengan tentera dan yang pilihannya serta gajah itu tidak hendak perang dan tidak bertujuan untuk menakluki bangsa Arab ataupun penduduk Mekah. Tetapi kedatangan mereka hanya semata-mata nak meruntuhkan Kaabah ataupun Baitullah. Dia kata dia bukan nak main tumpah darah, nak bergaduh, nak perang, cuma main nak meruntuh Kaabah tu aja. Macam tu. Kalau orang main rumah kita, tuan-tuan, dia main di rumah dia kata, saya, abang cuti, saya tak ada niat nak bunuh hang, saya tak ada niat nak bunuh bini hang, anak-anak hang, tak ada. Saya cuma main nak ambil peti air hang je. Macam mana kita? Aku peti air ni bukan jumpa tepi jalan. Aku bukan dapat free, aku beli. Cantik hang main nak ambil peti air aku, golok-golok bodoh bawah peti air, kita ambil takik dah. Senang hang nak main ambil peti air lah rumah aku. Tak apa lagi. Kalau dia main kata, dia tak, aku main ni bukan ada nak perang, nak tumpah darah, nak bunuh siapa-siapa dah. Cuma aku nak ambil bini hang aja. Ini tak boleh jadi. Kan? Ni pun serupa lah. Dia kata dia nak main Mekah. Ni bukan nak perang, bukan nak takluk Mekah, bukan nak buat apa kat penduduk Mekah, nak peruntuh Kaabah. Itulah satu benda yang menjadi kemuliaan bumi Mekah. Benda tu dia nak pergi katuk bagi relai. Mana boleh biar. Kita hari ni pun tuan-tuan, masjid kita ni senang-senang orang main abang kata ni minta maaf lah, kami bukan nak bunuh siapa, tolong keluar pada masjid, kami nak bakar masjid ni. Kita nak keluar. Ada kawan angguk pula. Mana boleh keluar? Masjid kita. Mana boleh keluar? Ini baru masjid kita, masjid Jami' Badawi Kepala Batai aja. Ini pula Baitullah, Masjidil Haram Makkah. Dia nak main katuk bagi relai. Boleh biar ke? Abrahah main habang macam tu. Dia kata demi penduduk Mekah, setelah menerima surat itu dan telah mengetahui maksud surat itu, mereka terkejut dan gentar. Terkejut pun terkejut, tapi takut. Kerana kedatangan satu hal yang penting dengan tiada disangka-sangka sedikit jua pun. Tak ada angin, tak ada ribut, tak ada apa, tak main nak peruntuh Kaabah. Mereka sekalian meninggalkan kota Mekah. Perempuan ni dia kata, tak, jom belah dah, tunggu tak lagi. Dan penduduk Mekah ni, dia kata kau ni, hang bukan tak kenal Abrahah. Yaman pun dia boleh tawan. Ni on the way dalam perjalanan dia nak main kat kita ni, berapa kumpulan tentera dia pukul, tak angkat muka kenal dengan dia.
Kita ni apa aja, apa pun tak ada ni. Jumlah. Maka sekalian mereka meninggalkan Mekah. Pergi ke atas bukit-bukit. Menanti dan melihat dari jauh apa gerangan yang akan diperbuat oleh Abraha dengan tentera yang pilihannya itu. Besok harinya, dia tak ceritalah. Dalam Ibnu Katsir dia cerita detail. Cerita Abdul Muttalib pergi jumpa, apa bincang, apa semua. Aku ni nak balik unta 200 ekor, apa semua. Macam-macam cerita ni. Dalam Ibnu Katsir ada cerita. Di sini dia ambil ringkas-ringkas saja. Besok harinya dia kata telah berjangkit di kalangan tentera Abraha tersebut penyakit cacar ataupun ketumbuhan yang amat hebat. Ini satu riwayat. Belum main lagi burung ni dia dah kena penyakit dah, penyakit cacar dia kata. Jarang terjadi seumpama itu di muka bumi ini, kata seorang ahli tarikh. Tarikh ni ahli sejarah. Itulah mula-mula penyakit cacar yang terjadi di tanah Arab dia kata. Duduk tak duduk, bangkit pagi esok dia naik apa di badan ni, pakat naik habis semua. Dia naik macam orang kena cacar. Maka adalah kehebatan penyakit cacar di kalangan tentera Abraha itu, iaitu setelah mereka dihinggapi penyakit tersebut, daging mereka itu hancur, terus gugur, berambung di atas muka bumi. Itu dia. Bila kena tu dia makan daging ni jadi buruk dia relai daging jatuh bercabang. Tuan-tuan, Tuhan ni dia boleh hantar 1001 penyakit main kat kita. 1001 penyakit tak boleh cari, tak tahu apa pasal. Tapi penyakit tu dah meragut banyak nyawa. Saya pernah cerita dulu satu kes jadi belah pulau, belah Penang. Satu dah tua dah. Tua dah, mayang apa pun tak mah. Sampai masjid Qaryah tu pergi jumpa dia, pujuk apa semua, panggil semayang semua, dia jawab dekat orang hak mai pujuk dia ni, dia kata hampa pergi baliklah, hampa ahli surga. Dia kata, aku ni kok mana pun ahli neraka dah. Ringkas cerita, mati. Masa orang tengah azan maghrib, dia mati. Sahabat yang mandi mayat dia ni mai dari rumah saya. Dia main nak cerita, mula-mula dia kata, Ustaz, dia kata ni aib mayat ni tak patut ceritalah, dia kata, tapi saya takut. Saya tak pernah lagi duk mandi mayat ni dah berpuluh tahun dah. Ini pertama kali mandi mayat daging relah, dia kata. Dia mati masa bang maghrib. Mandi mayat ke 9 esok. 9 pagi esok. Nak simpan ke 11. Berapa jam ya. Dia kata tak boleh pegang Ustaz. Dia kata pegang relai daging ni. Jadi saya mandi mayat dia, saya pakai kain. Dia kata ambil kain batik Jawa, batik panjang ni, saya lapik atas mayat tu, saya pakai pegang kuat atas kain ni. Saya tak berani nak pegang pelai. Dia kata duduk dalam tapak tangan ni daging dia. Lapik itu pakai pedak lagu tu. Saya pun tak tahu lah Ustaz. Dia kata sah ke tak sah mandi mayat macam ni. Saya pun susah hati, dia kata. Tapi ni benda jadi, dia kata. Saya pun balik rumah pun jadi tak sedar hati. Dia kata duk berasa aku mandi mayat dia ni sah ke tak sah pun tak tahu. Tapi tak payah. Dia kata Ustaz tak payah sampai pegang ya. Nak alih mayat roh keluar seketih duduk tangan. Badan habis jadi lagu hangui lagu tu. Badan dia. Badan mayat ni. Dia mai tanya tu bukan tujuan nak cerita aib yang berlaku pada mayat tu. Dia mai cerita tu tujuan nak tanya macam mana ni dia pergi mandi mayat kau ni sah ke tak? Kalau tak sah dia tanggung dosa ke tak? Macam mana ni mayat dah ganam dah. Kita tak mau buat kesimpulan kepada cerita ni. Kita nak buat kesimpulan kata tu dia pasal dia duk cakap lagu tu. Kita tak tahu, ni Allah saja yang tahu. Pasal apa? Allah takdirkan benda ni jadi lagu tu kat dia. Allah saja yang tahu. Kita tak berhak buat kesimpulan kepada dia ni. Tapi hal keadaan yang berlaku begitu. Masing-masing orang dengar, masing-masing ambil pengajaran sudah. Tersedut panjang-panjang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kata Allah ni, yang kata Allah Subhanahu wa taala ni, dia marah ke manusia ni, dia ada banyak cara nak buat. Allah boleh tunjuk. Sebab dalam doa sembahyang mayat. Kita doa sembahyang mayat ni. Kita minta ya Allah janganlah jadikan fitnah kepada kita selepas kematian dia ni. Kita duk minta dalam doa kita tu, minta ya Allah jangan jadi fitnah kepada kita ni selepas kematian dia ni. Dia ni mati-mati dah.
Apa yang jadi kat dia, hidup jadi cerita membawa fitnah pada kita yang tinggal. Keluarga dia lagi-lagi terfitnah dengan apa yang berlaku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh hantar macam-macam penyakit. Lah ni SARS ni pun tak tahu apa cerita. Seorang abang rehat kemarin dulu. Tuan baca cerita nurse Singapura tu. Jururawat Singapura yang terkorban kerana SARS. Berkhidmat. Tak ada pasal pun berkhidmat. Berkhidmat. Duk jaga orang kena SARS ni. Di hospital Singapura. Dia kena sama. 45 hari. Anak-anak yang kecil-kecil. Anak 3 orang. Hak kecil sekali tu pun baru umur berapa kah? 45 hari. Boleh tengok mak dalam televisyen aja. TV litar. Mereka pasang. Kamera duduk sebelah dia di katil hospital tu. Televisyen duduk di bilik ni. Anak-anak dengan suami duduk tengok aja. Duduk tengok keadaan mak ni. Macam mana saat-saat akhir mak nak mati ni. Boleh tengok televisyen aja. Nak pergi pegang mak nak cium sekali pun tak boleh. 45 hari anak duduk tengok tu. Anak mati. Ini mak dia mati. Anak-anak ni trauma sepanjang hidup. Trauma. Pasal apa? Pasal 45 hari duduk tengok keadaan mak meniti hari-hari akhir dalam hidup dia. Suami tak apa ni, anak hak 3 orang ni. Tengok dalam televisyen mak bangkit, ketak-ketak ambil pen, ambil kertas, tulis tu dekat anak-anak, tulis surat ketak-ketak kata aku sayang dekat hangpa semua. Mama sayang dekat hangpa semua. Anak-anak boleh tengok aja saat surat tu nak keluar mai pun macam-macam proses. Takut ada apa-apa di surat tu. Mai baru anak boleh baca. Sampai dah orang pergi ambil gambar surat abang, ambil gambar anak duk pegang surat mak tu pakai duk teriak lagi. Tuan-tuan, Allah buat mai satu penyakit, berapa orang sengsara dengan penyakit. Kalau lah Allah boleh buat mai penyakit SARS ni dulu kepada tentera Abraha, Allah nak buat mai penyakit cacar yang akhirnya sampai relai-relai daging ni biasa bagi Tuhan. Tak ada benda pelik. Tak ada benda pelik. Balak. Bila mai bukan kena pada orang yang jahat saja. Balak sifat dia bila mai umum kepada seluruh manusia. Begitu. Dia kata adalah kehebatan penyakit cacar di kalangan tentera Abraha itu, iaitu setelah mereka dihinggapi penyakit tersebut, daging mereka hancur, terus gugung, berterabur. Maka Abraha dan tenteranya sekaliannya takut. Lalu mereka lari meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan melarikan itu, mereka habis mati. Dalam tafsir Ibnu Katsir kata, bila dah jadi macam tu, mai pula burung ababil duk lepas batu dan sebagainya, nak lari balik tak tahu jalan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat macam tu. Nak balik tak tahu jalan, tak tahu dah jadi mai kok mana. Beralih hang kata kau ni, aku kata kau ni, dia cempera habis semua. Dalam duk bercempera tu, hang lari utara, aku lari selatan, dia ni timur, dia ni barat. Dalam duk cempera tu, mati habis semua sekali. Allah Subhanahu Wa Taala binasakan orang-orang yang nak membinasakan Baitullah, nak membinasakan rumah dia. Maka Abraha sendiri pun tidak terluput daripada penyakit cacar itu. Gugur dan jatuh dagingnya sepotong-sepotong. Sehingga tembus dadanya. Abraha sendiri pun luruh sampai dada tinggal rongga, tinggal tulang saja. Akhirnya matilah Abraha itu di satu tempat yang di satu tempat Sana'a namanya. Dan begitulah Tuhanmu berbuat atas kaum gajah, wahai Muhammad. Kejadian tersebut jadi dalam tahun lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah tahun itu dinamakan tahun gajah, dia kata. Maka pada ayat 2 Allah kata, tidakkah Tuhanmu menjadikan usaha mereka yang jahat itu jadi sia-sia? Tuhan kata, tidakkah aku sia-siakan usaha Abraha itu? Sia-sia saja, pi buang masa, habis duit ringgit, habis tenaga, habis semua, akhirnya musnah, binasa, masuk neraka. Tidak sahaja usaha mereka jadi tersia-sia dan tidak berhasil, malah mendatangkan rugi yang tidak kecil kepada mereka, iaitu rugi harta, rugi alat pekakeh, rugi nyawa dan sebagainya. Ayat 3 dan ayat 4 Allah menceritakan bagaimana dia membinasakan mereka itu. Allah mengutus ataupun mengirim kepada kaum bergajah itu satu bangsa burung yang amat banyak. Bangsa burung yang dikirim Allah itu ada semacam nyamuk yang membawa kuman-kuman penyakit. Ini satu riwayat. Dia nak abang burung tu burung kecil-kecil aja.
Batu-batu tu umpama penyakit. Bukan batu biasa. Batu penyakit. Dia kata, bila turun kena membawa binasa. Maka seumpama dia bawa penyakit. Maka burung-burung tersebut ataupun nyamuk-nyamuk yang berterbangan yang membawa kuman penyakit itu melempari kaum bergajah tersebut dengan batu daripada tanah yang sangat keras. Dia lepas batu. Seekor burung bawa 3 batu di mulut, di kaki 2 belah. 3 batu bawa. Batu tersebut terjadi dari tanah yang sangat keras, yang telah beracun penyakit cacar yang amat berbisa. Tergantung pada kaki burung yang dikirim Allah itu, setelah batu-batu tersebut mengenai tubuh kaum yang bergajah itu, maka jadi luka yang membawa kepada hancur luluh daging mereka itu. Pada ayat 5 Allah mengkhabarkan kesudahan perbuatan kepada kaum yang bergajah itu, iaitu akhirnya mereka dijadikan Allah, Tuhan kamu, jadi sebagai rumput yang sudah dimamah binatang. Yakni hancur dan tidak tentu bentuk dan rupanya lagi, dan binasalah mereka sekaliannya. Sebagaimana permulaan tafsir surah Al-Fil ini kita katakan bahawa dengan surah ini Allah hendak memberitahu dengan contoh kepada Nabi Muhammad dan kepada sekalian manusia yang telah sampai kepadanya kerasulan Nabi Muhammad, dengan menceritakan satu kejadian besar yang menunjukkan sejelas-jelasnya bahawasanya kuasa Allah mengatasi segala kuasa yang ada. Itu kesimpulan dia. Sampai akhir dia nak cerita tentang benda tu. Kemudian perengganlah dia kata, sebab itu hendaklah manusia rata-rata rasa dan mengakui dengan mulut, dengan hati, juga dengan perbuatan, bahawa dia adalah di bawah kekuasaan yang maha tinggi, iaitu kekuasaan Allah. Melupakan itu banyak bahayanya. Kita lupa kata Tuhan maha berkuasa, bahaya. Dia boleh membawa kepada sombong, takabur, kejam, dengki, tak memenuhi kewajipan kepada Allah dan lain-lainnya. Adalah buah dan hasilnya kerana lupa Allah. Bila lupa Allah, kita jadi sombong, kita jadi sanggup buat apa saja. Kita tak heran dengan dosa yang Tuhan nak bagi dekat kita. Wallahu a'lam bimuradi. Tamat tafsir surah Al-Fil. Lepas ni insya-Allah kita masuk tafsir surah Quraisy Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صدق الله العظيم. Nah, habis dah. Kita tinggal lagi berapa muka surat. Belah-belah lagi. Saya ingat 2-3 kali kuliah lagi habis. Kita mula baca kitab ni di masjid ni pada 17 hari bulan 9 tahun 93. Kita buat nipis 17 hari bulan 9 tahun 93. Tahun ni tahun 2003. Kan? 10 tahun. 10 tahun nak habis kitab tahun ni. Kan? Tuan-tuan. Bayangkan berapa banyak kitab dah ada yang kita tak dalam baca. Kitab punya banyak dah ada, khazanah ilmu Islam punya banyak dah ada, tak dalam baca. Baca kitab terbaik ni 10 tahun tak habis. Mudah-mudahan Allah bagi kelapangan masa kat kita dan kita belajar takat yang dan. Dan mudah-mudahan dia membawa manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Illa allazina amanu wa 'amilus اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.